Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala man ittaba'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk hadir salat maghrib berjemaah dan berada dalam majlis ilmu membicarakan tafsir Al-Quran. Dan insyaAllah pada malam ini kita masuk kepada surah At-Tin. Surah At-Tin. Setelah dua kali kuliah kita ditangguhkan sebelum ini, yang terakhir kita bincang tentang surah Asy-Syarr. Maka pada malam ini kita masuk kepada surah At-Tin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang ini berada pada dunia akhir zaman, yang mana lepas satu bencana demi satu bencana kita hadapi, semua ini membawa kita hampir kepada apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Di antara lain baginda menyebutkan tentang akhir zaman, apabila keluarnya Dajjal laknatullah alaih, dunia akan menghadapi kemarau yang panjang. Jadi yang kita hadapi hari ini cuaca panas yang melampau, yang disebut sebagai El Nino, fenomena El Nino. Ini satu istilah yang telah dicipta oleh orang-orang barat. Kadang-kadang kita terhijab oleh istilah. Mereka mencipta istilah El Nino, La Nino, lalu kita lupa bahawa kejadian alam yang terjadi pada hari ini adalah kerana ibtila daripada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai bencana alam sebagai El Nino, sebagai fenomena, adalah salah satu di antara sifat orang-orang kafir Mekah, yang mana apabila Rasulullah SAW mengajak mereka supaya beriman dan mengingati tentang hari kematian, mereka berkata, wa ma yuhlikuna illa dah. Berkata, tidak ada yang membinasakan kami wahai Muhammad melainkan masa. Masa ini dalam bahasa modern ini fenomena. Tidak ada yang membinasakan kami melainkan fenomena, masa. Jadi hari ini kita binasa kerana fenomena. Kita berlaku tsunami kerana fenomena gempa bumi, fenomena El Nino, fenomena La Nino, fenomena. Akhirnya manusia hanya percaya kepada fenomena. Pada hakikatnya semua yang menimpa kita daripada ujian bala bencana ini adalah kerana kesilapan dan dosa kita. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Telah zahirlah kerosakan di darat dan di laut kerana angkara tangan manusia. Liyuziquhum bima ba'dha ma amilu, kata Allah, supaya mereka merasakan apa yang mereka telah lakukan, separuh daripadanya, sebahagian daripada apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Pada zaman Dajjal, kata Nabi, kemarau akan lebih panjang dan panas, sehingga manusia pada hari itu sangat memerlukan air. Orang-orang beriman pada hari itu, mereka mendapat rezeki daripada zikir-zikir yang mereka ucapkan. Sementara orang-orang yang tidak beriman,
pengikut Dajjal. Kerana pada ketika itu Dajjal menawarkan air kepada manusia. Manusia tidak ada jalan melainkan terpaksa meminta kepada Dajjal. Jadi sekarang ini kita menghadapi sedikit daripada suasana akhir zaman yang dijanjikan itu. Itu pun sudah meresahkan kita. Cuba bayangkanlah tuan-tuan bagaimana zaman Dajjal nanti. Zaman Dajjal yang sangat dahsyat. Maka sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita buat satu doa. Allahumma inna na'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung daripada azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnati Masih Dajjal. Aku berlindung daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Walau sebesar manapun iman kita, walau sehebat manapun kita, kita tidak boleh jamin bahawa kita selamat daripada fitnah Dajjal. Sebab itulah Nabi kata kita hendak minta elak daripada fitnah Dajjal. Jangan kita bermimpi untuk hidup di zaman Dajjal. Walaupun hidup zaman Dajjal itu ada kelebihannya, ada manfaat besar. Mungkin kita boleh jadi pengikut Nabi Isa AS. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyatakan, ada dua kumpulan daripada kalangan umatku yang mana Allah bebaskan mereka dari neraka. Kata Nabi, satu kumpulan adalah tentera yang menyerang India, dan satu kumpulan lagi adalah yang bersama dengan Isa Al-Masih Maryam. Para ulama menyatakan bahawa tentera yang menyerang India itu adalah tentera yang bersama-sama dengan Muhammad Al-Qasim, anak saudara kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Muhammad Al-Qasim As-Saqafi, beliau telah diarahkan oleh Hajjaj. Hajjaj ni kalau tuan-tuan baca sejarah, dia seorang gubernur Iraq di bawah pemerintahan Bani Umayyah yang disifatkan sebagai zalim. Kemuncak kezaliman dia membunuh seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Jubair. Dia bunuh. Last kali bila dia bunuh Sa'id bin Jubair berdoa, ya Allah, janganlah matikan seorang pun manusia di tangan Hajjaj sesudahku. Setelah dia bunuh Sa'id bin Jubair, maka dia sakit dan mati. Tetapi kalaulah walaupun sebegitu besar kekejaman dia ada satu jasa yang sangat hebat. Sebesar-besar zalim dia ada jasa juga. Jasa dia adalah melantik Muhammad Al-Qasim, anak saudara dia, berasal India, serang India. Gara-gara kerana Raja India pada masa itu telah menawan seorang perempuan muslimah dan nak dijadikan sebagai gundiknya, maka perempuan muslimah ini hantar surat kepada Hajjaj. Hajjaj pun lantik Muhammad Al-Qasim pergi serang India, dan akhirnya India dapat ditawan oleh Islam. Islam masuk ke India kerana pengorbanan dan perjuangan Muhammad Al-Qasim. Nabi puji, Nabi kata tentera yang dibebaskan dari neraka. Dan yang kedua, tentera yang bersama dengan Isa anak Maryam. Maka ini adalah tentera yang akan mendukung perjuangan Isa melawan Dajjal. Tetapi walaupun begitu besar kelebihannya, kita tidak boleh minta untuk hidup di zaman itu. Kerana kalau kita hidup di zaman itu, boleh jadi kita tak akan jadi tentera Isa. Kita akan jadi tentera Dajjal. Jadi Dajjal fitnah dia sangat besar. Hari ini tuan-tuan tengok TV, Ali Silat Mata. Apa nama Ali Silat Mata yang kena Amerika ni kan? Yang dulu saya ingatlah, apa nama, David Copperfield kan? Orang sudah terpukau. Dia boleh hilangkan menara Pisa di Perancis. Dia datang ke Malaysia nak hilangkan menara KL. Jadi orang sudah terpesona dengan magic yang sedemikian. Walaupun itu kecil saja, silat mata sihir yang dibuat oleh Dajjal ini lagi hebat, sehingga ke peringkat dia boleh cipta syurga dan neraka. Dia boleh hidupkan orang yang telah mati. Walaupun dia gunakan jin dan syaitan, manusia terpedaya dengan sihir dia, maka manusia akan terpengaruh dengan Dajjal. Semoga Allah memelihara kita
tentang fitnah Dajjal, dan Nabi telah mengajarkan kita bahawa sesiapa yang membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malamnya, maka Allah selamatkan dia daripada fitnah Dajjal.